Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih tuan-tuan dan puan kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Satu kali lagi kita dengar berkaitan dengan cerita Tebuk Atap 2.0. Kali ini pula kepimpinan bersatu melalui Azmin Ali telah membuat kenyataan. Kepimpinan bersatu telah bersedia untuk menghadapi pilihan raya yang mengejut pada hujung tahun ini. Makna kata, mereka sudah bersedia, mereka sudah mengkaji agaknya bahawa Anwar akan tumbang hujung tahun ini. Anwar akan bubar parlimen hujung tahun ini. Persoalan yang seterusnya adalah, adakah mereka mempunyai sebab yang betul-betul kukuh untuk menjatuhkan Anwar, untuk melepaskan Anwar daripada jawatan PM, atau sebenarnya mereka ini saja nak tumbangkan Anwar supaya mereka boleh jadi kerajaan semula dan mereka susah ditangkap masuk penjara? Nggak tahulah. Tapi ada kawan cakap, ada pemerhati ataupun tulisan melalui Harapan Daily yang saya lihat sebelum ini, pemimpin PN yang terpalit dengan rasuah, Muhyiddin, anak Hamzah Zainuddin, anak MB Perlis, Sanusi Nur, dan tidak tahulah kalau ada lagi Wan Saiful. Kalau beberapa nama kepimpinan PN yang terpalit dengan rasuah sehingga tahun ini belum dapat tumbangkan Anwar, mereka ada harapan untuk masuk penjara. Jadi mereka nak cepat-cepat tumbangkan Anwar. Itu pun kita tidak tahulah perkara itu betul atau tidak. Tapi akhirnya saudara-saudara, ada juga berkata, Tebuk Atap 2.0, ada yang berpaling tadahkah selepas Aidilfitri ini? Sini ada satu lagi cerita. Kerja pembangkang bangun tidur, jatuhkan kerajaan, kata Muhammad Kamil. Kerajaan tidak akan melayan gimik politik murahan pembangkang berhubung PRU mengejut hujung tahun ini. Setiausaha politik Menteri Keuangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, masih banyak perkara perlu diberi tumpuan dalam kerajaan ketika ini, terutama hal berkaitan pemulihan ekonomi, quality integrity dan keupayaan dalam pentadbiran. Kalau PN terus bercita-cita dengan tebuk atap, silakan. Kerana kita tak ada masa nak layan kelompok yang macam ini. Alamak, malunya. Ini adalah satu tamparan padu untuk kepimpinan PN, terutamanya Azmin, Muhyiddin Yassin. Lagipun isu PRU ini bukan baru. Sebelum ini, kata April, kemudian Ogos, lepas puasa dan sebagainya. Lagi kuat mereka bercakap soal mahu pilihan raya dan tukar kerajaan, lagi kukuh kerajaan madani. PRU mengejut yang dibangkitkan Azmin Ali hanya membuktikan PN gagal memainkan peranan sebagai pembangkang yang konstruktif. Azmin dan PN ini tiada kerja. Jadi pada setiap masa apabila bangun sahaja tidur, kerja mereka adalah untuk menjatuhkan kerajaan. Bagi penyokong PH ini adalah satu pekerjaan yang kotor untuk menjatuhkan kerajaan. Apa komen anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, kepada penyokong PHBN, penyokong UMNO, penyokong Zahid, penyokong Anwar, ini satu kejutan di mana salah satu kepimpinan di dalam UMNO yang kita dapat lihat antara yang kerap kali mengeluarkan kenyataan di media sosial, apatah lagi jika itu melibatkan Melayu dan Islam. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan beberapa kenyataan-kenyataan Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh yang sehingga membuatkan mungkin menjadi satu isu ataupun mungkin hanya perbalahan di antara kepimpinan DAP dan Akmal Saleh sendiri. Sebelum ini beberapa isu yang menyentuh sensitivity
Akhirnya Akmal Saleh membuat kenyataan. Jadi saudara-saudara, di dalam satu persoalan yang ditimbulkan sebelum ini, adakah Akmal Saleh akan dipecat karena kenyataannya mungkin akan membawa kepada satu pembawaan yang buruk ataupun penerimaan yang buruk daripada kepimpinan DAP dan penyokong PH. Dalam satu komen yang saya lihat, kalau UMNO mahu selamat dalam PRU 16, Akmal Saleh harus dipecat. Sebab Akmal Saleh, rakyat bukan Melayu tidak akan mengundi UMNO, begitu juga rakyat Sabah Sarawak tidak akan mengundi UMNO PRN Sabah ini kerana rakyat kedua negeri tidak akan terima pemimpin sombong seperti Akmal Saleh yang hanya mementingkan diri. Kalau Akmal Saleh jadi pemimpin negara ini, akan hancur Malaysia. Lebih baik dia dipecat dari sekarang sebelum PRU 16 kalau UMNO mahu maju. Itu menurut salah satu komen di dalam channel ini berkaitan dengan persoalan yang ditimbulkan. Adakah Akmal Saleh boleh dipecat? Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, adakah dengan kelantangan Akmal Saleh sebenarnya bukan memberi kelebihan kepada UMNO, tetapi sebaliknya akan memakan diri dan mungkin menjadikan itu kepada perpecahan di antara kerajaan perpaduan? Saya pun tak tahulah apa akan berlaku selepas ini. Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fearless Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, pada tahun 2025, antara perkara-perkara yang dinantikan adalah tarik pilihan raya negeri Sabah, dan antara yang dinantikan juga siapa yang akan menang pada PRN tersebut, dan seterusnya pula siapa Ketua Menteri Sabah yang seterusnya. Adakah Haji Jinor hari ini yang memegang jawatan Ketua Menteri Sabah mampu untuk bertahan di sebalik isu skandal rasuah yang juga menyebut nama beliau sendiri? Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, pada akhirnya ada satu kejutan, warisan. Di dalam channel ini terdapat beberapa komen yang setelah terima. Mereka sah melantik Shafie Apdal sebagai Ketua Menteri Sabah yang baru. Kementerian Netizen, penyokong Shafie Apdal, penyokong warisan mahu Shafie Apdal menjadi Ketua Menteri Sabah yang baru. Berkaitan dengan skandal Sabah, ini satu keputusan terkini warisan. Dan mungkin mungkin boleh menjadi satu penanda aras bahwa warisan layak untuk sekali lagi menjadi kerajaan negeri. Kita pun tak tahu. Warisan hentam DAP, Gesa Arifin berunduh. Kali ini DAP Sabah pula disebut. Warisan menyelar DAP dan menggesa menantu yang di Pertuan Negeri Sabah, Musa Aman, Muhammad Arifin Arif meletakkan jawatan berikutan skandal rasuah yang didakwa berlaku di negeri itu. Dalam satu kenyataan, Ketua Pemuda Warisan, Terence Au, mempersoalkan apa yang telah dilakukan DAP di Sabah. Berikutan sikap membisuk mereka mengenai kontroversi melibatkan beberapa adun. Di manakah pemimpin DAP hari ini ketika Sabah terus menjadi tajuk utama, tercemar dengan skandal rasuah dan menghadapi cabaran pembangunan, terutamanya berkaitan integriti, ketulusan, dan accountability. Nampaknya parti yang dahulunya berdiri atas prinsip ketulusan, keadilan, dan accountability kini tutup mata apabila isu-isu melanda rakyat kita. Jadi saudara-saudara, saya tidak mau cakap banyak lah, tapi disebut di sini berkaitan skandal Sabah, warisan menghentam DAP, dan menggesa menantu Musa Aman berundur. Anda rasa kalau menantu Musa Aman pun terlibat dengan skandal ini, kalaulah adakah beliau akan ditangkap? Kita pun tidak tahulah. Kalau benarlah menantu Musa Aman terlibat dan ditangkap, sudah pasti ini akan memberikan satu
menjejaskan sedikit sebanyak nama Musa Aman sebagai TOIT. Nah, itu hanya pandangan saya. Apa komen Anda?